الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung kepada pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, kepada nasihat yang keempat. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada kitab ini, boleh buka kepada muka surat yang ke-10, atau jika tiada, insyaAllah saya akan paparkan di skrin nanti teks kepada nasihat yang keempat ini. Baik, mari kita mulakan. Nasihat yang keempat, qadar balasan mengikut qadar amalan. Ini kadar. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadah akan Aku, maka Aku membalasnya dengan kemurahan-Ku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikat-Ku, bersaksilah kamu semua bahawa Aku telah mengampuni akan segala dosanya. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik, dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali ini, tentang bagaimana amalan seseorang itu sekalipun banyak, belum tentu mampu untuk menjamin dia masuk ke dalam syurga. Bila kita menyebut tentang amalan, apa yang dikirakan sebagai amalan ini merangkumi 7 anggota badan. 7 anggota badan tersebut, yang pertama adalah lidah kita, kemudian kedua adalah mata, kemudian adalah telinga, kemudian kita ada tangan, kita ada perut, kita ada kaki, dan satu lagi adalah kemaluan kita. Jadi ketujuh-tujuh anggota badan ini merupakan kita katakan anggota yang dikira apabila kita hendak melakukan amal. Yang ini ketujuh-tujuh inilah anggota badan yang akan dihisap. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Yasin, pernah disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikisahkan bagaimana hari akhirat itu nanti adalah hari di mana ditutup mulut-mulut kita semua ni, dan yang akan bersaksi pada waktu itu adalah tangan dan juga kaki serta anggota badan yang melakukan sesuatu perbuatan. Pada waktu itu setiap satu daripada tubuh badan kita ini akan bersaksi akan apa sahaja yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita harus beringat bahawa mulut, sekalipun dia bukanlah, kita tak nampak, pergerakannya tidak terlalu besar, tapi kita harus ingat bahawa mulut adalah antara anggota badan yang paling banyak melakukan perbuatan. Sebab itu
dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, kalau kita ini tidak ada sesuatu yang baik kan, kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katakan sesuatu yang baik ataupun diam kan, falyakul khairan aw liyasmut. Sebab lidah dan juga mulut inilah anggota badan yang paling banyak melakukan kesalahan dan juga kebaikan. Dan apabila kita menyebut tentang kisah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel ini kan, dikisahkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil para malaikat kan, dan kemudian kalau kita perasan tadi ada disebutkan apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakan kan, dan memperlihatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat ini tidak ada kebergantungan kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat dan kemudian diminta untuk pergi menyampaikan sesuatu kepada lelaki tersebut, bukanlah bermakna bahawa Allah itu tidak mampu untuk melakukan kan. Dan begitu juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat kepada lelaki tersebut dan malaikat pun mendengar jawapan balas daripada lelaki tersebut, tidaklah bermakna kalau malaikat tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak tahu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini maha mengetahui kan? Dan malaikat itu bukanlah kita katakan hubungannya seperti mana kita dengan manusia kan? Sebab kalaulah hubungan Allah dengan malaikat itu seperti manusia, maka Allah itu bergantung kepada malaikat kan? Dan malaikat ini sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala itu mengarahkan sesuatu kepadanya dan dia pun tahu yang Allah ini maha mengetahui, tetap dilakukannya kan. Tak adalah pula kita macam, kalau kita ini mungkin kita akan mempersoalkan kan, kenapa engkau suruh aku wahai Allah kan, sedangkan engkau maha mengetahui kan, kenapa, dan engkau maha berkuasa, kenapa tidak disampaikan terus kepada orang tersebut? Nak menunjukkan bahawa malaikat ni adalah makhluk yang sangat taat, dan kita katakan tidak ada mempersoalkan kan, arahan dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian apabila kita lihat kepada kisah lelaki yang Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun ini kan, apabila diberitahukan kepada beliau bahawa segala amalan beliau sepanjang 70 tahun itu belum lagi dapat menjamin dia masuk ke dalam syurga, lalu beliau balas, itu bukan urusan saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Seperti mana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tidak kami ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada kami. Dan kalau kita perhatikan sifat lelaki Bani Israel ini tidak mengharapkan kepada syurga. Ini sama seperti mana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal dengan syairnya, yang bila mana dia menyebutkan, sekiranya aku beribadah kerana takutkan api neraka, maka campakkanlah aku ke dalam api neraka okay? Dan sekiranya aku beribadah kerana hendak masuk ke dalam syurga, maka jangan masukkan aku ke dalam syurga. Ini kita katakan level ubudiyah ataupun penyerahan diri seorang hamba yang total, kita katakan yang dilakukan kerana cinta. Tipulah kalau kita katakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan termasuklah saya, kalau kita beribadah tidak mengharapkan apa-apa. Kalau orang tanya, kenapa kita semayang bangun tengah malam ni? Ada orang kata, kami nak mengelakkan fitnah Dajjal, kami nak mengelakkan daripada azab api neraka kan? Dan kami nak mengharapkan ganjaran syurga kan? Berbeza sekali dengan mereka yang benar-benar melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah salah untuk kita melakukan amal ibadah ini dengan harapan mendapatkan ganjaran dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah salah untuk kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala
sebagai ganjaran kepada amal soleh kita. Untuk ini Imam Nawawi ada menyebutkan niat ataupun niat berkaitan dengan amal ibadah ini ada 3. Yang pertama sekali, niat seseorang itu boleh jadi seperti mana niat seorang hamba. Dia melakukan sesuatu kerana takut akan dihukum oleh tuannya. Sebagai contohnya, dia mengemas rumah, dia memasak, ataupun dia melakukan kerja-kerja yang berat kerana takut jika tidak dilakukan maka tuannya itu akan menghukum dia. Seperti mana kita lakukan sesuatu amal ibadah itu kerana takut dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian kedua, Imam Nawawi menyebut niat kita berkaitan dengan amal ibadah ini boleh jadi seperti niat seorang saudagar ataupun merchant. Seorang saudagar ini dia akan senantiasa mengira-ngira laba dan juga untung daripada amalan yang dilakukan. Sebagai contohnya, kalau hari ini aku pergi solat berjamaah di masjid 5 waktu, 27 kali 5, tambah pula dengan solat duha pada waktu pagi, mungkin ada 10 pahala. Kemudian sembahyang sunat sebelum dan selepas solat, ada beberapa pahala yang kemudian. Jadi sikapnya adalah mengira-ngira berapa banyakkah ganjaran yang akan diterimanya setelah selesai melakukan sesuatu amal ibadah. Inilah yang dikatakan sebagai niat dan juga amal ibadah seorang saudagar. Dan terakhir sekali adalah niat dan juga amal ibadah seorang yang merdeka, yang mana dia melakukan kesemua amal ibadah ini tanpa mengharapkan apa-apa, melainkan ia dilakukan kerana cinta. Dan seperti mana yang disebutkan oleh lelaki Bani Israel ini, dia melakukan amal ibadah ini kerana itu adalah tujuan dia diciptakan, kerana dia lakukan kerana dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan dia dan mengarahkan kepada dia untuk melakukan amal ibadah ini, kan? Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana meskipun telah dijamin masuk ke dalam syurga, tetapi masih tetap beramal ibadat sampai bengkak kakinya, kan? Bukanlah kerana Allah Subhanahu, kerana Nabi Muhammad itu nak menjadi role model, kan? Ataupun nak menjadi duk-duk fikir, kalau aku tak buat ni nanti orang tak kata ini tidak ada dalam sunnah, kan? Wallahu a'lam. Tetapi baginda itu kita tahu adalah secantik-cantik manusia, seikhlas-ikhlas manusia dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lakukan amal ibadat itu kerana cinta kepada Allah. Bayangkan seseorang yang telah dijamin masuk ke dalam syurga, apa yang perlu dilakukan lagi? Kita sudah mendapat jaminan, kan? Begitu juga dengan kita. Saya rasa kalau kita ni ada orang beritahu tuan-tuan dan puan-puan ini dijamin dapat vaksin COVID-19, sudah tentu kita tidak akan lagi risau. Kita akan keluar merata-rata dengan memakai mask, dengan tidak memakai mask, kemudian kita berani nak berjalan-jalan di luar negara dan sebagainya, kerana kita dah yakin kita terjamin tidak akan terkena COVID-19 setelah ambil vaksin. Tapi berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun telah dijamin masuk ke dalam syurga, tetapi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia rasa nak berusaha, nak memuaskan, nak menggembirakan hati, bukan menggembirakan hati, kita katakan nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Ini merujuk kepada muhasabah kepada diri sendiri. Ada orang yang gemar untuk mengira-ngira akan amalan orang lain, Ada orang yang gemar untuk melihat sesuatu itu sebagai retrospeksi ataupun sesuatu penambahbaikan untuk orang lain, tetapi bukan untuk dirinya. Beruntunglah mereka yang muhasabah, yang menghisap dirinya sendiri sebelum dia dihisap, sebab apabila kita ini telah ditimbang, apabila kita ini telah dihisap,
pada waktu itu kita tidak akan dapat lagi melakukan muhasabah. So kalau di dunia ni, kalau kita lakukan muhasabah, kita akan temukan kesalahan diri, kita akan temukan kekurangan diri, kan? Dan kita akan cuba untuk memperbaiki, kan? Berbeza dengan apabila kita telah dihisab, kita telah ditimbang amalannya, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu kita tidak akan ada peluang untuk memperbaiki diri, kan? Seperti mana yang disebutkan dalam surah Sajadah, kan? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar. Kesemua mereka itu meminta, kan, menghendaki supaya dikeluarkan daripada api neraka, kan, nak minta dipulangkan, dihantar semula ke dunia ini, kan, supaya dapat beramal ibadat dengan banyak, kan, supaya dapat memperbaikikan amalan, kan. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamanni, wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghni. Siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala sesuatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Berbalik kepada penjelasan Imam An-Nawawi tentang 3 golongan tadi, 3 jenis niat dan amal ibadat tadi. Adakah salah untuk kita berniat dan beramal ibadah seperti mana seorang hamba? Adakah salah untuk kita berniat dan beramal ibadah seperti seorang saudagar? Adakah mesti kita mencapai niat dan juga amal ibadah seperti seorang yang merdeka itu tadi sahaja? Jadi kata Imam An-Nawawi, sebenarnya tidak salah untuk kita ini beribadah dan berniat untuk melakukan sesuatu kerana takutkan api neraka, kan? Dan kemudian kedua, tidak salah untuk kita berniat dan beramal ibadah kerana hendak mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kedua-dua ini adalah salah satu bentuk ikhlas, kan? Yang mana merupakan satu bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita jelas maklum dan tahu bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka ataupun memasukkan kita ke dalam syurga selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kita katakan taraf ataupun tahap keimanan kebanyakan orang awam, kan? Seperti mana saya, kan? Seperti mana saya terutamanya, dan mungkin dalam kalangan kita, kan? Dan sukar sekali untuk kita mencapai tahap keimanan yang melakukan sesuatu amal ibadah itu kerana cinta, kan? Seperti mana Rabi'ah Al-Adawiyah, kan? Seperti mana lelaki Bani Israel ini tadi, dan sudah tentu seperti mana Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan ahli keluarganya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani. Artinya, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekiranya kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contohnya, kalau kita melakukan sesuatu amal ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan ataupun untuk mendapatkan pujian daripada orang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Maka di situ kita sudah masuk ke dalam satu daerah yang kita panggil sebagai riya. Ada juga yang melakukan amal ibadah tersebut dengan sikap takabur, kan?
dan semua ini akan mencacat celakan amalan yang sebenar itu tadi. Dan kalau kita renung balik kepada ketujuh anggota badan yang saya sebutkan tadi, kesemuanya ini sebenarnya dikawal oleh satu perkara, iaitu hati, kan? Sebab itu Imam Al-Ghazali di hujung ini menyebut memetik hadis Nabi Muhammad SAW, orang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya, dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Dan bila kita sebutkan orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya ini, dia merujuk kepada orang yang gagal menjadikan hatinya itu hati yang suci dan jernih untuk melakukan amal ibadah. Sebab itu sekalipun seseorang itu tunggang terbalik solatnya, namun jika hatinya itu niatnya melakukan sesuatu kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sia-sialah amalannya tersebut. Sebab itu hati merupakan komponen terpenting, kan? Hati yang biasanya dirujuk sebagai ruh, dirujuk sebagai nafs, dirujuk sebagai akal, kesemua ini melambangkan satu entiti ataupun kita katakan satu perkara, kan? Tetapi digunakan pelbagai nama. Dan tanpa hati yang baik, tanpa hati yang suci, seseorang itu tidak akan dapat melakukan, kita katakan, amal ibadah baik secara amal ibadah yang diperintahkan ataupun amalan soleh yang lain dengan ikhlas dan juga baik. Sebab itu firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, kan? Illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi memberi manfaat harta dan juga anak pinak, kan? Melainkan mereka yang mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Dan sudah tentu untuk mendapatkan hati yang sejahtera ini memerlukan kepada tazkiyatun nafs, dan tazkiyatun nafs ini pelbagai, kan? Sebagai contohnya zikir, kan? Yang zikir ini boleh datang dalam pelbagai bentuk, sama ada zikir-zikir yang telah diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kan? Para ulama, dan juga selawat ke atas baginda. Dan setengah ulama juga menyebut bahawa membaca kitab ataupun buku juga merupakan satu bentuk zikir, kan? Dengan syarat buku tersebut membawa kepada memperingati Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan kalau buku itu membawa kepada kemaksiatan, maka itu bukanlah buku yang kita cari, kan? Dan begitu juga dengan melakukan sifat-sifat mahmudah, kan? Yang mana semua ini telah disentuh dan diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kan? Dan juga Ihya Ulumuddin. Baik, saya masuk terus kepada nasihat yang kelima. Kerana nasihat yang kelima ini merupakan nasihat yang saya boleh disekalikan dengan nasihat yang keempat. Wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan memutalaah kitab, ini mentelaah, dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kebolehanmu di hadapan kawan-kawan? Jika ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariah Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'id wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Artinya berjaga malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Ini kembali kepada apa yang telah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam nasihat yang keempat tadi. Sama juga berkaitan dengan amalan yang dilakukan jika bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa kepada
kerugian. Sebab itu contoh yang Imam Al-Ghazali sebutkan di sini adalah berjaga malam. Berjaga malam ini sebenarnya adalah salah satu kita katakan rutin yang sepatutnya mudah dilakukan oleh orang Islam. Sebabnya memang itulah amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda, para tabi'in kan, dan juga dalam kalangan orang-orang soleh. Sebab itu kadang-kadang bila kita ni semakin meningkat usia, kita mengadu, kita mengalami masalah insomnia, seolah-olah kita ini sukar sekali untuk tidur, tak boleh nak tidur nyenyak. Mungkin kita merasakan ini satu hal yang merugikan dan tidak sihat. Tapi sebenarnya kita harus sedar, semakin kita meningkat dewasa, sepatutnya kita ingin untuk kurang tidur, kan? Sebab dengan kurang tidur inilah sepatutnya kita boleh memperbanyakkan amalan, kan? Tetapi ada juga mereka yang tidak menyedari hakikat ini, kan? Semakin dia itu berjaga malam, malamnya itu dipenuhi dengan maksiat, malamnya itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang batil, yang merosakkan keimanannya. Walhal pada zaman dahulu dikisahkan bahawa seorang ulama, beliau ini, maaf saya lupa namanya, beliau ini selalu tidur malam, yakni beliau ini mudah untuk tertidur malam. Sampailah suatu hari beliau bermimpi dan mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil buah daripada pokok bun, dan daripada buah inilah, daripada pokok bun inilah lahirnya kopi. Dan dikisahkan juga bahawa para ulama pada zaman dahulu sampai memuji-muji kopi di dalam doa mereka, kerana mereka katakan kerana minuman inilah, kerana buah inilah, betapa ramai umat Islam dapat bangun beribadah pada waktu malam dan menghafal Al-Quran dan dengan mudah pada waktu malam, ya. Sebab mereka mendambakan untuk bangun pada waktu malam, ya. Sampaikan mereka menemukan kopi, ya. Kalau kita ni kan, kalau boleh nak tidur cukup 8 jam, ya. Kerana kita mungkin, wallahualam, mungkin ini adalah satu kajian saintifik yang saya rasa tidak kena dengan orang Islam, ya, wallahualam. Sebab kita tak pernah pula dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur terlalu lama, kan? Ataupun nyenyak tidurnya sehingga lupa untuk bangun beribadah. Begitu juga dengan para ulama yang kita dengar kalau sehari boleh hatam beberapa kali Al-Quran, kan? Yang pada waktu malamnya pula bangun untuk menulis kitab, kan? Dan sempat pula untuk melakukan amal ibadah yang ekstra dan lain, kan? Kalau mereka ini saya rasa cukup tidurnya 8 jam setiap hari mustahil, kan? Untuk terhasil satu tamadun yang besar pada zaman dahulu, kan? Begitu juga dengan yang saya rasakan mitos, kita kena makan 5 kali sehari, cukup nutrien dan sebagainya, kan? Sebab kita sendiri lihat bahawa Nabi Muhammad SAW adalah antara manusia yang banyak berlapar, kan? Baginda sendiri dikatakan antara diet yang selalu dilakukan adalah al-aswadain, kan? Makan biji tamak, 2 biji tamak, kan? Dan kemudian minum air susu ataupun air kosong, kan? Tapi tiba pula pada kita sekarang ni, menjadi sunnah untuk kita makan kambing sentiasa, untuk makan daging selalu. Kerana apa? Kerana Nabi adalah seorang penggembala kambing. Padahal kalau kita lihat dalam tradisi kehidupan baginda, baginda bukanlah seseorang yang makan terlalu berlebih-lebihan, kan? Bukan makan, saya tak rasa Nabi Muhammad tu makan nasi Arab tiap-tiap hari, kan? Bahkan baginda menganjurkan supaya kita ini tidak membazir, kan? Supaya kita ini mengawal nafsu makan kita, kan? Supaya dapat dikekang nafsu, kan? Sebab kan nafsu ini berpunca daripada perut, kan? Sebab itu salah satu daripada cara untuk kita ini mengekang hawa nafsu ataupun untuk merawat nafsu syahwat adalah dengan berpuasa, kan? Baik.
Dan syair yang ujung ni sekali, berjaga malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Kan? Nak menceritakan kalau berjaga malam kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini sia-sia lah. Dan kalau menangis kalau bukan kerana kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati, maka tidak berguna. Tapi menarik juga untuk kita renungkan, kerana kadang-kadang orang yang tidak sedar bahawa dia telah hilang Allah daripada hatinya, sukar sekali untuk dia menangis. Biasanya orang yang soleh, orang yang senantiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan menangis kerana takut kehilangan Allah. Tapi bagi mereka yang telah kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hatinya, mereka ini sukar sekali untuk menangis kerana pada waktu itu dah lalai ataupun dah tidak, kita katakan tidak peka dengan apa yang berlaku kepada diri, melainkanlah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hidayah untuk dia kembali ke jalan kebenaran. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini saja pembacaan kita mengenai kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah kita dapat habiskan nasihat yang keempat dan juga nasihat yang kelima. InsyaAllah akan datang kita akan cuba untuk masuk kepada nasihat yang keenam dan juga nasihat yang ketujuh, dan kalau dapat kita masuk kepada nasihat yang ke-8, kerana ketiga-tiga nasihat ini adalah nasihat yang pendek-pendek sahaja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan kita dapat habiskan pembacaan kitab Ayyuhal Walad ni, kerana ini merupakan antara kitab yang penting dan bermanfaat kepada umat Islam, khususnya di zaman ini. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini tidak khusus hanya kepada anak muridnya, tetapi juga kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang komentar tentang bagaimana cara saya persembahkan teks tersebut, kan, boleh tinggalkan di komen dan maklumkan. Dan sesungguhnya segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri, tetapi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya terdapat sebarang teguran ataupun salah silap saya di dalam menyampaikan ilmu ini, saya harap dimaklumkan dan diberitahu. InsyaAllah saya terbuka untuk menerimanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.